Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam perpaduan anda bersama saya, Hafid Dawson, dan ini naratif khas analisis pasca belanjawan 2024. Pada malam ini kita akan memberi tumpuan kepada tema yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini pada Jumaat lalu, iaitu reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Dan saya tidak mahu bercakap panjang berkenaan dengan perkara ini kerana kita melihat bahawa belanjawan kali ini adalah disifatkan sebagai paling mega dan juga paling besar yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan. Bersama saya pada malam ini Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan 1, sudah bersedia dengan dokumen yang banyak dan tebal. YB, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT, saya dapat bersama dengan saudara Hafiz pada malam ini. Mula-mulanya dijangka Said Munawar, tapi beliau ada masalah flight. Ya, betul. Baik, terima kasih. Tidak menjadi hal, Hafiz okey. Umur 29 tahun. Dan beliau memang biasa dalam naratif khas ini. Terima kasih saya dapat bersama, dan terima kasih kepada RTM yang sudi menjemput saya. Baik, terima kasih. Dan kita bercakap soal belanjawan 2024 yang memperuntukkan 393.8 bilion, 338 bilion untuk perbelanjaan mengurus, 90 bilion untuk pembangunan dan juga 2 bilion untuk luar jangka. Itu angka yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita melihat bahawa tiada cukai diumumkan, cukai baru, namun ada kenaikan yang tidak signifikan yang diumumkan. Kita melihat kepada jumlah peruntukan yang begitu besar. Persoalan ramai pihak di luar sana, bagaimana ia dijana dan apa revenue sebenarnya untuk meletakkan satu jumlah yang besar ini, Datuk Seri? Ya, pada tahun ini adalah tahun yang unik kerana kita dua kali membentangkan belanjawan. Sekali pada 24 hari bulan 2 2023, Yang Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan madani yang pertama, dan baru ini hari Jumaat 13 hari bulan 10 belanjawan madani kedua. Ya. Dalam belanjawan madani yang pertama itu 388.1 bilion, 388 ribu juta. Kita sedang melaksanakannya. Ada beberapa bulan lagi, bulan 10, 11, 12 untuk kita menghabiskan 388.1 itu. Dan untuk belanjawan madani ini bagi tahun hadapan yang kita bentangkan hari Jumaat, hari ini, hari Isnin, bermula perdebatan. Saya mendengar dengan teliti yang disebut oleh Ketua Pembangkang YB Larut, kemudian sejam setengah, kemudian 1 jam suku saya mendengar dengan teliti apa yang disebut oleh YB Titiwangsa sebagai pembahas yang pertama bagi pihak kerajaan. Jadi sebagaimana yang Hafiz sebut tadi, belanjawan kita 303.8 bilion, banyak. 90 bilion merupakan belanja untuk pembangunan, 303.8 belanja mengurus, jumlahnya 393.8 bilion ringgit. Saya kena hafal angka-angka ni, Hafiz. Saya kena hafal. Ada 2 bilion untuk luar jangka. Jadi sebagaimana soalan Hafiz, bagaimana kita menjana pendapatan? Tentunya daripada cukai pendapatan individu, cukai syarikat, ya, kemudian kita daripada cukai hasil petroleum, PITA dipanggil. Kemudian kita juga ada hasil daripada pelaburan kerajaan. Kita ada hasil daripada Petronas. Cukai itu ada cukai langsung, ada cukai tidak langsung. SST misalnya adalah cukai tidak langsung, dan itu perkumpulan uang itu, maka kita dapat sejumlah lebih kurang 300 bilion hasil. Dan apabila kerajaan perpaduan kita, ini merupakan belanjawan kali kedua, dan kita faham bahawa kerajaan perpaduan ini merupakan kerajaan gabungan, dan elemen reformasi itu sentiasa dihambat oleh pihak kerajaan kerana pihak di luar sana, rakyat khususnya, menuntut di manakah reformasi. Dan kali ini dalam belanjawan disebut sebagai reformasi ekonomi dan juga memperkasa rakyat. Kita ingin melihat dan juga cerakinkan mungkin di manakah elemen reformasi yang kita boleh jelaskan kepada umum dalam belanjawan kali ini, Datuk Seri? Antara perkara reformasi penting yang berlaku, saya melakukan satu sejarah, iaitu membentangkan rang undang-undang
keuangan awam dan tanggungjawab fiskal. Dalam bahasa Inggeris, Fiscal Responsibility Act ataupun FRA pada hari Rabu. Kita belanjawan pada hari Jumaat, hari ini hari Isnin. Saya telah membentangkan FRA itu. Itu satu perkara yang tak pernah berlaku sebelum ini, dan dia adalah satu perkara yang amat penting kerana kita menetapkan 4 angka penting, ya. Angka defisit tidak boleh lebih pada 3%. Angka pembangunan mesti 3% pada KDNK atau lebih. Minta maaf. Semalam saya hadir larian. Hari Sukan? Larian keuangan dan kena hujan. Okay. Sepanjang larian tu saya berhujan, tapi alhamdulillah mujur saya boleh datang pada hari ini dan juga datang ke Dewan Rakyat tadi. Ada 4 perkara reformasi yang saya sebut tadi. Yang pertama, kita menetapkan tidak boleh kurang daripada 3% daripada KDNK untuk perbelanjaan pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, reformasinya, kita tidak boleh lebih daripada 3% defisit dalam jangka masa sederhana, iaitu 3 hingga 5 tahun daripada sekarang. Yang ketiga, tidak boleh lebih daripada 60% KDNK untuk shilling hutang ataupun paras hutang. Dan yang keempat, tidak boleh lebih daripada 25% untuk jaminan kerajaan daripada KDNK. Itu 4 perkara yang kita tetapkan, dan kalau kita tidak boleh mencapai perkara-perkara itu, kita hendaklah membentangkan dan memaklumkan Parlimen, dan kita hendaklah mendapatkan kelulusan daripada Dewan Rakyat untuk kita meminda ataupun untuk kita menukar angka-angka yang saya sebut tadi. Oleh itu, ia adalah satu reformasi yang tak pernah dibuat. Ini kali pertama dalam sejarah dibentangkan Fiscal Responsibility Act, Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal. Ini tak pernah dibentang dalam negara kita kali pertama, dan saya ucap terima kasih atas kepercayaan Yang Berhormat Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri PMX, yang memberi peluang untuk saya membuat satu sejarah dalam negara, membentangkan, menjawab 18 ahli Dewan Rakyat yang bertanya dan memberikan pandangan-pandangan. Ramai itu, ya. Dan dalam tempoh itu saya juga memastikan bahawa ia diterima oleh ahli Dewan Rakyat. Alhamdulillah diterima, lulus Fiscal Responsibility Act. Tak banyak negara ada Fiscal Responsibility Act ni. Kita ada macam Australia, New Zealand, ada beberapa negara lain. Di Singapura, Thailand ada. Singapura, apa yang mereka lakukan ialah mereka masukkan perkara itu dalam perlembagaan. Kita dalam akta. Itu satu pengalaman yang amat menarik pada hari Rabu baru ni. Ya. Okay. Para dalam belanjawan dan juga teks ucapan yang kita lihat dan juga kita dengar yang Berhormat Tambun, Perdana Menteri atau PMX menyebut, para awal itu banyak menyebut perkataan fiskal, dan saya melihat dokumen yang ada atas meja YB juga, tinjauan fiskal 2024. Keadaan fiskal kita ketika ini bagaimana, dan juga kita melihat kepada unjuran 2024 nanti, Datuk Seri? Kalau boleh di zoom sedikit, saya nak tunjuk. Saya minta rakan penerbit saya kalau boleh tunjukkan. Yang pertama ni tinjauan ekonomi 2024. Ini satu buku ditandatangani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tinjauan ekonomi. Ini semua panjang untuk dibaca, tak apa. Kemudian tinjauan fiskal, bagaimana soalan Hafiz tadi. Ini yang kedua, tinjauan fiskal. Ini buku-buku wajib yang ada di atas meja ahli-ahli Parlimen. Tinjauan fiskal. Nanti saya jawab tentang fiskal. Yang ketiga, yang tebal ni. Daripada sudut sini kita boleh nampak tebal ke main. Berapa muka surat ni? 506 muka surat. 500,000 muka surat. Ya, ini apa dia? Anggaran Perbelanjaan Persekutuan. Di sini 28 kementerian tu, kalau kita buka satu persatu detail. Dan ini akan dibahaskan dalam Dewan Rakyat untuk diluluskan segala perkara yang ada dalam ni, semuanya. Semua dibuatkan dalam satu semua. Dan ada atas meja ahli-ahli Parlimen. Dan kemudian yang ini apa? Ini semua akan dibahas
bermula tadi dah dibahas. Dikemukakan dalam Dewan Rakyat Negara menurut perintah penyata daripada Kementerian Keuangan. Ya, ini rumusan, ya, rumusan. Dalam ni rumusan kementerian-kementerian. Contoh, Kementerian Luar Negeri 916 juta. Kementerian Perpaduan Negara 547 juta. Kementerian Ekonomi 551 juta gitu ya. Kemudian Pejabat Parlimen 167 juta. Jabatan Perdana Menteri 4.9 bilion sebagai contoh. Kementerian Pendidikan seperti biasa begitu banyak 52.7 bilion. Tak pernah menerima sebanyak ini Kementerian Pendidikan. Dan satu lagi sebagai contoh kementerian yang paling banyak ni Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan 35 bilion sebagai contoh. Adalah semuanya. Saya nak sebut pun banyak di sini. Jadi ini satu lagi ini pembangunan dan juga mengurus dicampurkan. Ini lagi angka yang tepat selain daripada apa yang saya sebut tadi, bukan tak tepat, itu hanya perbelanjaan pembangunan. Yang ini perbelanjaan mengurus. Kementerian Luar Negeri tadi apabila saya baca 916 itu mengurus ya. Kementerian Luar Negeri 1.12 bilion. Kementerian Ekonomi 3.5 bilion. Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan 6.1 bilion. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Timbalan Perdana Menteri 11.5 bilion. Saya sebut tadi apa yang paling besar ialah Kementerian Kesihatan, kedua terbesar 41.2 bilion. Kemudian kementerian mana lagi? Kementerian Keuangan, jangan tak ada, mesti ada. Saya nak kena tunjuk Kementerian Pendidikan 58.7 bilion. Tak pernah sebanyak itu, 58 bilion. Sebelum ini ada 50 bilion lebih kurang. Kementerian Pendidikan yang paling banyak. Angka-angka fiskal. Yang pertama, angka fiskal yang penting ialah kadar inflasi 2%. Kedua, yang terpenting ialah kadar pengangguran. Kadar inflasi tadi antara terbaik dalam rantau ini. Kadar pengangguran 3.4%. Itu juga antara yang terbaik di banyak negara. Kemudian dari segi defisit pada tahun ini 5%, tahun lepas 5.6%, tahun depan 4.3%. Unjuran defisit 4.3%. Dari segi economic growth ya 5.6%, kemudian suku kedua 2.9% dibahagikan jadi 4.2%. Saya kena hafal angka-angka tu, tak ada nombor dalam skrin mana-mana. Ya, semuanya. Itulah perkara fiskal yang saya nak kongsikan. Ya. Okay. Itu dia bacaan jurang fiskal yang insya-Allah akan tercapai sekiranya segala pelaksanaan juga polisi yang dirancangkan oleh pihak kerajaan dilaksanakan dengan baik. Banyak lagi persoalan yang kita akan bawakan kepada anda, khususnya berkenaan dengan kos sara hidup yang sentiasa menghambat dan juga menghantui kebanyakan rakyat Malaysia ketika ini. Namun kita akan berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kementerian Komunikasi dan Digital telah memulakan siri bual bicara berhubung dasar perkongsian data nasional melalui kerjasama di antara Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MDEC, Malaysia Kini dan Digital News Asia dengan sokongan KKD. Siri ini bertujuan mendidik rakyat mengenai manfaat dan cabaran perkongsian data, di samping mengumpulkan pendapat serta cadangan bagi meningkatkan dasar dan pelaksanaannya. Dan marilah kita bersama-sama memulakan perjalanan yang luar biasa ini. Hikmah penyasaran semula subsidi membolehkan kerajaan menambah baik dan meningkatkan pemberian tunai kepada rakyat melalui SDR. Pemberian SDR akan bermanfaat 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa Malaysia. Peruntukan SDR meningkat sebanyak 2 bilion ringgit.
atau 25% daripada 8 bilion ringgit kepada 10 bilion ringgit. Kadar maksimum STR juga meningkat dari RM3,100 kepada RM3,700. Kadar minimum STR juga untuk golongan belia meningkat dari RM350 kepada RM500. Bayaran pertama STR untuk isi rumah biasanya maksimum RM300. Untuk STR 2024, bayaran pertama STR akan dinaikkan kepada RM500 yang insya-Allah akan disalurkan sebelum Ramadan. Mau tanya itu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hei, ayah, cepat Taisai. Maaf deh, tumpang tanya. Halo? Haji, ya, hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunjuk apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik kekal 6% dan selainnya pembrokeran, penaja jaminan dan kelab-kelab karaoke. Setelah mengambil kira input pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang diadakan, kerajaan akan menguasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% mulai 1 Mac 2024. Penjualan cukai keuntungan modal kata pelupusan saham berkaitan aktiviti tertentu seperti IPO, Initial Public Offering yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka tertaluk kepada syarikat syarat ditetapkan. Kerajaan akan mengubah perundangan baru bagi melaksanakan cukai barang bernilai tinggi kadar 5 hingga 10%. Barang kemas, jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan. Tapi untuk maksud menggalakkan pelancongan, ia tidak dikenakan kepada pelancong dan beberapa peraturan diperkenalkan supaya pelancong boleh mengutip pulangan cukai itu sebelum berlepas keluar negara. Yang dipertua, Malaysia perlu seiring dengan perayaan pencukaian antarabangsa, iaitu mengekang aktiviti penghakisan asas cukai dan pemindahan untung ke negara yang mempunyai kadar cukai yang rendah. Mengambil kira maklum balas daripada industri dan perkembangan terkini antarabangsa, kerajaan akan melaksanakan cukai minimum global pada tahun 2025 dengan hanya terpakai kepada syarikat yang mempunyai pendapatan global sekurang-kurangnya 750 juta euro. Baik, masih bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan 1. Kita bercakap berkenaan dengan analisis pasca belanjawan 2024, reformasi ekonomi dan juga memperkasa rakyat. Sebelum saya bergerak kepada strategi yang digunakan dalam belanjawan 2024 untuk menangani kos sara hidup, harga barang dan sebagainya, kita tayangkan kepada anda satu klip berkenaan dengan reformasi cukai misalnya. Kerana kita di sini juga dalam episod pra-belanjawan banyak berbincang dan juga argumennya adalah hutang negara 1.5 trilion dan juga jumlah belanjawan 2024 yang paling besar dalam sejarah negara. Persoalannya, sekali lagi kita boleh bangkitkan
menggambarkan bahawa mungkin GST akan kembali untuk mendapatkan duit ataupun yang cukup kepada pendapatan negara. Tapi dalam elemen ini, belanjawan 2024 dan juga dari segi fiskalnya, kedudukan keuangannya, apa formula yang digunakan untuk memastikan bahawa kita sustain dengan izinnya, Datuk Seri? GST. Apabila saya bercerita di sini, tapi podiumnya masa itu berbeza, bersama Syed Munawar 2014 dan saya dibantai teruk lah ya. Pada ketika itu 2015 kita adakan GST, 2016, 17 dan pertengahan tahun 2018 GST dimansuhkan. Pada ketika kemuncak GST kita mengutip 60 bilion lebih kurang. Kemudian hasil bersihnya 44 bilion. Apabila kita ada hasil 44 ke 50 bilion setahun, itu sebab banyak perkara yang boleh kita laksanakan. Sebagai contoh, kita telah melaksanakan Pen Borneo Highway, hampir selesai di Sarawak dan tak berapa selesai di Sabah. Walaupun kita akan teruskan tanpa tol, ya, kerana pada fikiran kita kos yang lebih kurang 25 bilion itu hanya setengah tahun GST. Kemudian kita ada ECRL, kosnya lebih kurang 50 bilion itu hanya satu tahun GST. Kemudian kita nak buat HSR, kosnya lebih kurang 100 bilion tu baru 2 tahun GST. Itu saya kira dalam kepala Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Najib. Tetapi apabila dimansuhkan oleh kerajaan 22 bulan, GST itu sepatutnya tidak patut dimansuhkan. Mungkin mereka boleh zero rated kalau tak suka pun, ya. Kemudian kita boleh kembalikan kepada 3% ke 4% ke jika 6% itu dianggap tinggi. Sekarang ini tak ada. Oleh kerana tak ada, maka kita terpaksa menaikkan SST untuk cukai perkhidmatan. SST ini ada dua komponen. Satu sales tax, satu lagi services tax. Cukai jualan. Cukai jualan 10%. Ya. Itu yang peliknya. 6% tak mahu, 10% kita terima. Pelik, ya, kadang-kadang. Itu sebab kita perlu memberikan pendidikan cukai kepada rakyat. Sekarang ini masih ada lagi service tax. Service tax 6%. Kalau kita pergi restoran, masih ada lagi 6%. Apa benda itu? Itu bukan GST, itu ST, iaitu services tax atau cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatannya ada beberapa kumpulan, tetapi disebut oleh Perdana Menteri tadi bahawa kita tidak akan menaikkan cukai perkhidmatan untuk makanan dan juga telefon lah. Itu ada 6%. Yang lain kita akan naikkan kepada 8% untuk menambah hasil. Berapakah hasil yang dikutip? Kalau lihat surat khabar ini, katanya 900 juta, tapi kita tak beritahulah, adalah bilion yang tertentu, tapi tidaklah banyak sangat hasil tambahan daripada kenaikan 2% itu. Jadi tadi Hafiz ada tanya dari mana datang hasil. Saya ingin memberikan maklumat secara tepat supaya kita boleh dapat gambaran yang sebenar, iaitu cukai pendapatan 44.4% cukai pendapatan daripada 393.8 bilion itu, ya. Cukai langsung lain 2.6%, cukai tidak langsung ni SST lah kebanyakannya, dan itu 14.9%. Hasil bukan cukai ni contohnya daripada dividen Petronas misalnya, ya. Pada tahun 2022 kita terima 50 bilion daripada Petronas sebagai dividen khas, dan pada tahun ini 40 bilion. Tahun depan adalah jumlahnya hasil bukan cukai itu 16.2%. Kemudian pinjaman dan penggunaan aset kerajaan, ini pinjaman kita pinjam, ya, kita pinjam untuk pembangunan, kita pinjam. Kita tak boleh pinjam daripada untuk operating expenditure, kita tak boleh pinjam. OE. Itu disiplin fiskal kita. Yang kita boleh pinjam hanya daripada untuk pembangunan dan bayaran khidmat hutang, itu kita boleh pinjam. Tetapi untuk OE, kita tak boleh pinjam. Lepas tu ke mana dibelanjakan? Ini rakyat nak tahu juga. 393.8 tu ke mana dibelanjakan? Secara peratusan bayar gaji 24.3.
1/4 daripada tu nak bayar gaji. Untuk gaji saja. Gaji saja punya dah banyak. Bayaran khidmat hutang 12.6%, perkhidmatan dan bekalan 97%, bayaran persaraan 8.2%. Persaraan ini ada lebih kurang 900,000 pesara sekarang. Penjawat awam ada 1.6 juta orang penjawat awam. Ya. Pemberian dan serahan pada kerajaan negeri kita bagi, 14 negeri ini kita bagi. Subsidi dan bantuan sosial, itu amat banyak. Lepas ni kita tanyalah pasal subsidi ini. Lain-lain, ekonomi 11.5, sosial 7.2, keselamatan 3.2, pentadbiran am 1.0, lain-lain 6.7%. Itu dari mana kita perolehi dan ke mana kita belanjakan. Saya pasti juga dalam angka-angka yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi juga merupakan satu strategi untuk memastikan kita berdepan dengan keadaan kos sara hidup yang tinggi, harga barang yang semakin meningkat sudah tentu. Dan apa lagi strategi lain yang digunakan, kerana saya sempat melihat Temu Buah YB juga dengan anggapan ramai pihak bahawa akan berlaku kenaikan harga sekitar Oktober misalnya. Dan inilah yang penting untuk Yang Berhormat tunjukkan kepada kita strategi belanjawan itu sendiri. Barang ni, Hafiz, kita cuba memastikan dia tidak meningkat lah. Itu yang penting. Yang kalau kita lihat harga minyak ni, RM2.05. Kenapa harga RON 95 itu RM2.05? Kerana kita bayar subsidi kepada syarikat-syarikat minyak. Kerajaan bayar, tak kira dia T20, M40, B40, T20, M40, B40, semuanya kita bayar minyak ni. Kita RM2.05. Kalau kita lihat negara pengeluar minyak terbesar di dunia, Arab Saudi, minyaknya RM2.94. Kita RM2.05. Indonesia RM4.45. Thailand RM5.99. Singapura, tak silap saya, RM9.50. 1 liter RON 95. Ya. Ini satu perkara yang kita tak pernah merasakan nak ucap terima kasih ke apa-apa, tak pernah lah. Apa boleh buat. Baik, itu dia. Berdepan dengan satu harga dan Yang Berhormat sebut berkenaan dengan subsidi, kerana disebut juga berkenaan dengan reformasi subsidi, itu satu perkara. Kerana saya menganggap bahawa cabaran paling besar pihak kerajaan adalah untuk melaksanakan, sebab saya melihat kepada misalnya dalam KSP RMK ke-12 untuk melaksanakan subsidi bersasar itu memerlukan data yang lengkap dan cukup sebagainya. Subsidi bersasar, adakah kerajaan sudah pun bersedia ataupun kita sebenarnya kena bersedia dengan sebarang kemungkinan, Yang Berhormat? Saya ingin maklumkan secara detail, bolehlah lepas ini diambil oleh pihak media lain. Saya akan sebut satu persatu, 80.9 bilion nilai subsidi dan bantuan. Yep. Kalau kita bundarkan 81 bilion. Ini yang disebut oleh Perdana Menteri, bantuan dan subsidi pada tahun ini jumlahnya 81,000 juta. Apakah pecahannya? 11.3 bilion adalah bantuan tunai utama, iaitu JKM, kemudian bantuan-bantuan seperti STR, sumbangan tunai rahmah. Ini yang berat ni, petrol, diesel dan LPG. 2023, 32.6 bilion. Daripada 81 bilion tu, yang terbakar hangus ni, yang menurunkan harga diesel, menurunkan harga LPG dan menurunkan harga RON 95, berjumlah 32.6 bilion. Kemudian 2 bilion adalah minyak masak yang tak pernah cukup. Kadang-kadang kita jumpa di selatan Thailand misalnya, minyak masak yang paket 1 kilogram itu 2 bilion. 11.8 bilion adalah untuk elektrik, subsidi elektrik, yang mana setakat ini 99% tidak kena, tidak dinaikkan elektrik. Selepas ini 90-10 lah. 10 akan tidak dapat menerima subsidi, tidak menerima subsidi kerana mereka T20. Itu disebut 90% sahaja yang akan dapat subsidi. Itu berapa tadi? 2023, 11.8 bilion. 2.4 bilion harga ayam dan telur.
Ini kita nak apungkan. Bila nak diapungkan, kita tunggu masanya. Kita sedang mendapatkan maklumat-maklumat daripada Kementerian Keterjaminan Makanan. 2.4 bilion. 1.1 bilion subsidi kepenggunaan lain. Sebagai contoh, subsidi nak membawa pengangkutan yang tertentu di Sarawak misalnya. 18.7 bilion lain-lain, pendidikan, pengangkutan, pertanian. Jadi kalau kita campurkan 11.3 bilion, 32.6 bilion, 2 bilion, 11.8 bilion, 2.4 bilion, 1.1 bilion, 18.7 bilion, jumlahnya 80.9 bilion. Paling tinggi dalam sejarah negara kita. Sebagai contoh, 2018 30.5 bilion subsidi. 2019 26.5 bilion. 2020 23.3 bilion. 2021 37.3 bilion. 2022 ini ketika COVID 91.9 bilion. 2023 80.9 bilion. Ini adalah angka yang cukup tinggi yang mana kita tidak berkeupayaan untuk meneruskan setinggi itu pada tahun hadapan. Oleh itu, bersedialah untuk menghadapi apa yang kita telah ulang dan ulang dan ulang supaya dalam kerangka minda kita, dalam mindset kita, T20 akan tidak menerima lagi subsidi RON 95. M40 dan B40 insya-Allah akan terus menerima, dan bahagian ekonomi, Kementerian Ekonomi melalui agensinya iaitu Department of Statistics DOSM sedang menyatupadukan segala data-data yang dipanggil sebagai padu untuk kita memastikan siapakah yang layak mendapat subsidi RON 95 itu. Begitu juga subsidi elektrik dan lain-lain. Ya, itu berkenaan dengan subsidi. Dan satu persoalan penting adalah bagaimana kalau sekiranya subsidi bersasar ini dapat dilaksanakan, berapa bilion kerajaan dapat jimat dari segi jumlah yang kita katakan ini. Itu yang akan ditangani oleh Yang Berhormat selepas ini. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Subsidi itu dihirup oleh golongan kaya. Dan 3.5 juta orang asing sekarang ini mendapat semua faedah subsidi yang disediakan. Maka kita mohon oleh Yang Berhormat dan rakyat memahami keperluan menyekat subsidi untuk orang miskin dihirup oleh golongan maha kaya dan dihirup oleh 3.5 juta rakyat asing yang dibiarkan selama ini. Maka mulai tahun hadapan, pendekatan penyasaran semula subsidi akan dilaksanakan secara berfasa. Jika benar kita dapat jimatkan belanja subsidi, maka saya jamin insya-Allah kita akan tambah peruntukan bantuan tunai kepada rakyat. Sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion ringgit sekarang kepada 10 bilion ringgit pada hampir 9 juta penduduk. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kita telah perkenalkan pasukan petugas khas reformasi agensi STAR yang dipusingkan oleh Tan Sri Ketua Susah Negara bagi mempercepat pelaksanaan projek, khususnya melibatkan isu kesesakan di hospital dan pembaikan sekolah dan klinik time. Tahun depan, insya-Allah, pasukan STAR diberi tanggungjawab untuk mempercepat pelaksanaan projek selenggara lift 91 juta ringgit, kuartus kerajaan 170 juta ringgit.
2.4 bilion ringgit diperuntukkan untuk membina, menyelenggara dan membaik pulih kuartus penjawat awam, guru, hospital, polis, tentera dan bomba. Kerajaan akan menambah baik program perlindungan sosial yang mendapat perlindungan sewajarnya. Kadar tanggungan kerajaan di bawah skim keselamatan sosial akan ditingkatkan kepada 90% dengan peruntukan 100 juta ringgit. Syarikat pengendali untuk menanggung baki 10% caruman bagi pihak pekerja gig harus tanggung dan tunjukkan simpati dan keprihatinan pada kelompok ini. Saraan KWSP ditingkatkan kepada RM500 setahun terhad kepada RM5,000 seumur hidup. Had caruman padanan kerajaan di bawah program iSuri ditingkatkan kepada RM300 setahun terhad kepada RM3,000 seumur hidup. Skim keselamatan sosial suri rumah diteruskan dengan RM50 juta memanfaatkan lebih 400,000 suri rumah tangga yang berdaftar di bawah IKASI. Sayang KWSP diperluas untuk membolehkan isteri memindahkan 2% caruman share pekerja kepada suami. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas Pasca Belanjawan Madani 2024. Masih bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan 1. Kita masih lagi dalam segmen reformasi ekonomi yang kita cakapkan sebentar tadi berkenaan dengan subsidi. Juga disebut dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan pada Jumaat lalu, menyebut subsidi bersasar ini perlu dilakukan kerana berlakunya keterisan yang terlalu besar mungkin yang menyebabkan perkara itu berlaku. Sikit kalau boleh YB kongsikan kerana ia terkait dengan subsidi yang kita bincangkan sebentar tadi. Dia apabila minyak ni segalanya lebih murah di negara kita dibanding negara jiran, maka dia menyebabkan ketirisan. Ketirisan sebagai contoh diesel. Kenaikan subsidi yang kita dapati jadi 40% kenaikan, sedangkan jumlah kenderaan kenaikannya hanya 3%. Jadi dia tidak setara. 3% kenaikan jumlah kenderaan tetapi subsidi meningkat 40%. Kemana hilangnya? Ada dijual di tengah laut misalnya. Ada dijual dan bolos di sempadan misalnya. Sebagaimana saya sebut tadi, ada yang memiliki minyak subsidi yang 1 kilogram itu di selatan negara jiran kita misalnya. Dan satu yang perkara penting, Hafiz, kita ada 3.5 juta pendatang yang bekerja di negara kita. 3.5 juta. Itu yang rasmi lah, 3.5 juta. Yang tak rasmi mungkin ada ratusan ribu agaknya tambahan. Mereka ini juga menikmati segala perkara subsidi itu. Kalau kita beri subsidi beras, mereka beli beras itu. Kalau kita beli RON 95, kalau mereka ada motor misalnya, mereka menerima subsidi itu. Dan rakyat daripada negara jiran misalnya, mereka datang ramai untuk membeli barangan di Malaysia dan mereka juga mengisi minyak di Malaysia. Itu antara perkara yang kita hadapi sekarang ini. Diesel, RON 95, gas memasak juga digunakan oleh mereka yang berada di negara kita. Jadi perkara ini saya kira perlu ada satu sistem dan sistem itu akan kita maklumkan kepada rakyat bagaimanakah kaedah yang akan digunakan. Saya tidak dapat nak menyebutnya lagi. Kita akan laksanakan pada tahun depan. Maka kita ada beberapa bulan lagi untuk menyiapkan dan ia melibatkan beberapa kementerian untuk melaksanakan perkara ini. Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, Kementerian
kos sara hidup, ya, hal ehwal pengguna dan kos sara hidup. Itu sebagai contoh kementerian yang akan terlibat dalam urusan subsidi ini. Namun Hafiz, walaupun demikian kerajaan masih lagi meningkatkan segala bantuan untuk rakyat. Ini satu perkara baik dan berita baik untuk semua. Sebagai contoh, sumbangan tunai rahmah. Sumbangan tunai rahmah pada tahun ini untuk 8 juta rakyat akan ditingkatkan menjadi 9 juta rakyat pada tahun depan. Jika pada tahun ini dibuka hanya pada bulan-bulan yang tertentu, pada tahun depan dibuka sepanjang tahun untuk sumbangan tunai rahmah ini. Dan sumbangan tunai rahmah, sebagai contoh, jika ada 5 orang anak pendapatan 2,500 dan ke bawah akan dapat 2,500. Jika dulu sumbangan tunai rahmah ada 4 kali bayaran, permulaan bayaran RM300, kali ini permulaan bayaran sebelum Ramadan ialah RM500 masuk dalam akaun. Mereka yang tidak mempunyai akaun adalah lebih kurang 500,000 orang daripada 8 juta orang tahun ini, dan mereka mendapat tunai itu, bayaran tunai itu di Bank Simpanan Nasional di bawah Kementerian Keuangan. Selain daripada itu, jumlah keseluruhan sumbangan tunai rahmah ini daripada 8 bilion dinaikkan kepada 10 bilion ringgit bantuan. Jadi dengan lain perkataan, walaupun kita akan mengadakan subsidi bersasar, targeted subsidi, bukan subsidi tersasar, yang mana sekarang ini orang kaya pun terima subsidi, mana ada negara orang kaya dapat subsidi. Periksalah negara mana pun tidak ada orang kaya dapat subsidi. Tapi Malaysia ni terlajak baik. Kita bagi subsidi pada orang yang tidak memerlukan subsidi. Mereka tak perlukan, mereka tak tahu pun mereka dapat subsidi. Yang beli minyak, driver mereka tak pernah lah agaknya, ya, masukkan muncung RON 95 itu ke dalam kereta besar mereka masing-masing. Dan mereka tak terasa pun, ya, yang kaya ini, kerana mereka bayar dengan kredit kad atau mereka bayar dengan kaedah-kaedah e-wallet dan sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Dan itulah saya ingin menyatakan lagi, tidak ada negara dalam dunia memberi subsidi pada orang kaya. Malaysia sahaja yang kita telah warisi sebelum ini. Kita boleh mewarisi sebelum ini kerana harga minyak pada ketika itu 30-40 US dollar satu barrel. Sekarang ini tadi apabila saya sebut ada 90 bilion bantuan itu, ia kerana pada tahun 2021 nilai satu barrel itu 120 USD satu tong. Sekarang ini lebih kurang 85 ke 93 USD satu tong. Ini apabila perang di Timur Tengah, Palestin dan Israel, jika terlibat negara Arab lain, saya kira minyak akan naik. Kemungkinan, ya. Ini perkara yang melibatkan negara kita ini, negara di rantau Asia ini, satu daripada 10 negara ASEAN, satu daripada 68 di Asia, negara kita ini, tidak terlepas daripada segala percaturan politik yang berlaku sama ada di Ukraine ataupun di Palestin. Ini yang menjadi cabaran berat kepada kita. Kita sentiasa berdepan dengan unprecedented situation yang berlaku ketika ini. Reformasi ekonomi satu perkara, dan kita bergerak kepada soal memperkasa rakyat. Yang paling ramai ingat, Datuk Seri, 2,000 bonus penjawat awam misalnya, e-bila ramah dipertingkatkan juga. Ini satu jumlah yang besar pernah diberikan kepada penjawat awam khususnya, dan juga STR. Ini bagaimana sebenarnya membantu memperkasa rakyat khususnya dalam soal belanja dan sebagainya? Ya, kita nak bagi RM2,000 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah. RM2,000. Kita boleh darab RM2,000 itu dengan 1.5 juta. Katalah grade itu 56 dan ke bawah, itu sajalah 3 bilion, kan? 2,000 kali 1.5 juta, 3 bilion. Kemudian ada lebih kurang beberapa ratus juta lagi untuk
grade JUSA, jawatan utama sektor awam, yang itu kita bagi RM1,000. Ini semua nak bayar sebelum Ramadan atau sebelum raya, iaitu pada Februari 2024 sebagaimana disebut dalam bajet. Satu lagi kita nak bagi kepada pesara 900,000 orang. Kita nak bagi berapa banyak? RM1,000. Itu 900 juta bukan? 900,000 kali 1,000, 900 juta. Untuk tentera ni contoh ada dua kumpulan tentera. Satu tentera yang berpencen, satu lagi tentera yang tidak berpencen. Tentera berpencen, tentera tidak berpencen ini lebih kurang 250,000 orang. Tetapi tadi dah termasuk dalam 900,000 orang itu. Itu 250 juta lah. Jadi angka-angka ini telah kita janjikan dan kita akan berikan segala bantuan-bantuan ini. Dan bagaimana kita memperoleh, saya dah sebut tadi, bagaimana kita memperoleh kewangan untuk itu. Paling besar yang paling kita jangkakan sangat besar sebenarnya 2,000 itu. Dan sudah tentu kalau dalam soal kita memperkasa rakyat ini, belia juga tidak dilupakan dalam soal bantuan dan juga mereka yang menyumbang kepada ekonomi negara adalah golongan belia ini. Ini juga merupakan satu elemen yang ditekankan untuk memastikan elemen perkasa rakyat itu dilakukan, Datuk Seri. Ya, kita ada apa yang dipanggil sebagai bantuan STR kepada belia. Bujang misalnya, ya. Hafiz, bujang ke tak? Tak bujang lagi. Tak, dah kahwin. Dah kahwin, okey. Okey. Daripada RM350, kita nak bagi RM500 kepada yang bujang. Semua meningkat. Daripada 2,500 kita naikkan jadi 3,100. 100 setiap bulan selama 6 bulan. Kita tingkatkan RM100 itu daripada 6 bulan kepada berapa, ya, kepada setahun tambahan kepada mereka yang miskin lah, pada mereka yang miskin. Dan satu perkara yang penting, yang terlalu amat penting, yang merupakan pencapaian oleh PMX, bukan bangunan tinggi berkembang, ya, bukan bangunan tinggi kedua tertinggi di dunia, bukan ECRL, bukan PEN Borneo, tapi PMX ini dia falsafahnya agak berbeza. Apa yang beliau inginkan ialah tidak ada lagi miskin tegar di negara kita. Jadi di hujung tahun ini tidak ada lagi miskin tegar. Memula angka miskin tegar ini 135,000 keluarga. Sekarang ini pada saat dia dibentangkan bajet tinggal 18,000 keluarga yang miskin tegar. Jadi 18,000 ni kita nak kosongkan pada 31 bulan 12 2023 ini. Pada fajar yang menyingsing 1 bulan 1 2024, kosong miskin tegar di negara kita. Realistik untuk dilaksanakan, Datuk Seri? Memang tinggal 18,000 je lagi. Tentunya confirm lah boleh dilakukan. Kalaupun tidak dapat dilakukan secara pendidikan dan secara latihan dan secara kaedah untuk memberikan mereka peluang usahawan dan pekerjaan, kita boleh berikan mereka formula yang tertentu. Saya tak boleh nak nyatakan di sini, kita dah ada formulanya. Tetapi kita yakin 100% insya-Allah dengan izin Allah Taala pada 31/12 ini tidak ada lagi miskin tegar di negara kita. Itu satu pencapaian yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Alhamdulillah, syukur. Ini usaha kita. PMX ini pernah belum habis? Belum. PMX pernah dipenjara kerana dalam ISA kerana memperjuangkan isu kemiskinan. Saya juga daripada keluarga miskin. Ibu dan ayah saya penoreh getah. Umur saya 30 tahun. Baru kampung saya ada elektrik, air, jalan raya dan juga telefon. Untuk saya pergi ke pekan yang paling yang terdekat, Benot, saya kena naik motorbot daripada kampung saya di Parit Haji Yusof, Lubuk Sipat, Benot, Pontian tu. Bayangkan kalau umur 30 tahun baru ada elektrik, air, jalan raya dan telefon. Bagaimana saya belajar ketika saya sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Jadi kalau nak cerita pasal kemiskinan, saya lah salah seorang yang berada dalam perkara itu. Mak ayah saya tidak tahu membaca dan menulis. Itu sebab kita perlu melabur dari segi pendidikan. Penting untuk anak-anak kita kerana pendidikan itu menyamaratakan. Itu
Itu sebab daripada 28 kementerian pendidikan sentiasa tiap-tiap tahun mendapat peruntukan yang terbesar di kalangan semua kementerian yang lain. Ya, dan daripada pendidikan itu kita boleh membasmi kemiskinan. Setelah kita basmi kemiskinan, maka kita inginkan rakyat sihat. Itu sebab kementerian yang kedua yang paling banyak dapat peruntukan ialah Kementerian Kesihatan. Ya, saya setuju, dan juga teori putaran ganas kemiskinan juga untuk dipecahkan teori berkenaan ataupun kitaran putaran ganas itu melalui pendidikan. Dan saya pasti bahawa dalam belanjawan ini kita tidak lari dari segi kritikan khususnya daripada pihak pembangkang, dan itu yang akan ditangani selepas ini oleh Yang Berhormat. Jangan ke mana-mana. Sejak dilaksanakan program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera TUBE telah melahirkan 7,000 usahawan belia Bumi Putera dan hampir 14,000 peluang pekerjaan. Ini diteruskan dengan peruntukan 20 juta ringgit. Mobile Entrepreneur turut diteruskan 10 juta ringgit. Mobile Entrepreneur. Okey. Bagi mempromosi Malaysia sebagai hub pembangunan industri e-sukan, 30 juta ringgit diperuntukkan untuk menggalakkan syarikat atau studio permainan video antarabangsa melabur di Malaysia. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, menangani masalah asas rakyat. Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kemudahan asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan sejurus daripada itu, untuk tahun ini, KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka 150 juta ringgit disediakan bagi menyelenggara tandas awam. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Baik, bertemu kembali naratif khas Pasca Belanjawan Malaysia Madani 2024. Kita sudah memasuki segmen yang terakhir dan sudah tentu setiap kali belanjawan dibentangkan, apatah lagi kali ini merupakan kali kedua dalam tahun yang sama untuk kita melihat unjuran pada tahun 2024. Sudah tentu ada pelbagai kritikan khususnya daripada pihak pembangkang terutamanya. Ada disebut sebagai belanjawan 2024 ini merupakan yang menekan golongan pertengahan, ada yang disebut sebagai M40 sebagai golongan tersakiti. Ini mungkin perlu respon daripada Yang Berhormat sendiri bagaimana nak menjawab isu ini. Ya, saya ingin jawab perkara itu. Sebagai contoh, minyak yang RM2.05 itu, M40 dapat banyak. B40 mungkin mereka naik motosikal. M40 berkereta, ya. T20 kereta besar. M40 yang berkereta pelbagai jenis itu dapat minyak RM2.05. Itu banyak itu kalau kita nak kira.
Pelepasan cukai sehingga RM2,000 bagi yuran kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri. Ini untuk M40. Pelepasan cukai RM1,000 bagi peralatan, aktiviti serta latihan sukan. Pergi yuran gym, futsal, yuran masuk pertandingan-pertandingan. Pelepasan cukai sehingga RM1,000 untuk penjagaan gigi. Ini B40 dia selalu tak buatlah perkara ni. Duty stamp pindah milik harta tanah melibatkan beneficiary yang layak. Cuma RM10. Dasar peluang kedua bagi orang yang bankrupt diperluas pada 40 tahun ke bawah. Hutang tidak lebih RM200,000 pun M40. Akaun fleksibel KWSP yang boleh diakses bila-bila masa. Pelepasan cukai bagi wanita untuk kembali bekerja dilanjutkan sehingga 2027. Kemudian bantuan awal persekolahan RM150. M40 ada anak 3 orang, kalau 3 orang bersekolah 3 lah dapat ya. Bukan B40 saja yang dapat pelepasan bantuan awal persekolahan ini. Pelepasan cukai gaya hidup sebanyak RM2,500 yang diluaskan kepada aktiviti peningkatan kendiri. Juga M40. Pelepasan cukai sehingga RM1,000 untuk pemeriksaan perubatan bagi ibu bapa. Yang bayar cukai ini M40 lah. B40 ramai yang tak bayar cukai. M40 penjawat awam dapat RM2,000. Bukan tak dapat. Bukan hanya B40 je dapat. M40 juga dapat. Pengecualian deposit akaun bil elektrik atas nama sendiri, diskaun itu juga dapat. Diskaun bayaran balik PT-PTN sehingga 15% kalau potong gaji, juga M40 yang dapat. Tawaran program net energy metering bagi pemasangan panel solar, juga M40 yang dapat. Isteri boleh memindahkan 2% caruman majikan KWSP ke suami. Bawah program Hai Sayang. Sebelum ini suami kepada isteri. Yang ini isteri pada suami. Itu juga M40. Pengecualian cukai bagi allowance penjagaan anak yang dibayar oleh majikan dinaikkan kepada RM3,000 daripada RM2,000. Juga M40 yang dapat. Bagi yang berniaga, M40 RM44 bilion pembiayaan perniagaan. Pinjaman dan pembiayaan perniagaan. Sebelum ni 41 bilion, pada tahun ini, tahun depan naik jadi 44 bilion. Begitu banyak M40 dapat. Saya menjawab segala tohmahan itu. Tiada istilah tersakiti. Mungkin YB, ruang minit 1 minit kurang lebih ini untuk take away home message kepada mereka yang menonton berkenaan dengan Belanjawan 2024 ini. Diorang panggil saya Mat Pantun. Maka saya saya menantikan pantun sedikit ya. Bukan roda tetapi kincir. Air di sauk penyambung hayat. Tidak ada siapa yang tercicir. Manfaat untuk semua rakyat. Jadi belanjawan yang terbesar dalam sejarah ini adalah untuk manfaat rakyat. Dan apabila kita kata emolument, ya, bayaran gaji, itu juga adalah untuk rakyat yang begitu banyak, 1.6 juta kali 4. Kalau sekeluarga itu 4 orang, begitu banyak. Dan juga untuk menaikkan ekonomi kita bagi pihak ekonomi untuk tujuan swasta dan semua yang terlibat keseluruhannya terangkum dalam Belanjawan Madani 2.0 ini. Ya. Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan. Terima kasih Yang Berhormat atas perkongsian dan juga banyak perkara yang kita akan bincangkan lagi dalam pentas dan juga meja bulat ini berkenaan dengan Pasca Belanjawan 2024. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat atas ruang waktu dan juga penjelasan berkenaan dengan beberapa... Terima kasih kembali kepada Hafiz dan terima kasih kepada RTM. Ya, baik. Terima kasih kepada anda juga yang menonton kami di semua platform kami di Berita RTM. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan RTM. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Salam Malaysia Madani, tekad paduan penuh harapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.